Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali untuk kita belajar Bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya Teknik Masakan Berkhasiat. Nak tahu? Jom. Ada dua objektif yang ingin dicapai pada hari ini. Yang pertama, cikgu mengharapkan murid dapat membina ayat pasif berdasarkan ayat yang dicetak berwarna. Yang kedua, murid dapat menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Ingat balik semula kita pernah belajar ini kali yang kedua dan sebagainya. Berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Imbas kembali, apakah yang dikatakan kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Ingat ujung tu. Ayat aktif kepada ayat pasif. Contoh, memasak, dimasak, membasuh, dibasuh, menyapu, disapu. Itu contoh. Untuk lebih jelas, tengok contoh ayat ringkas ini. Kari dimasak ibu. Kari itu adalah objek. Dimasak ialah kata kerja pasif sebab di. Manakala ibu ialah kata nama. Mari kita baca bersama-sama buku teks tahun 4. Apakah maklumat yang berkaitan dengan teknik masakan berkhasiat ni? Wan Nurul dan jiran-jirannya menghadiri kursus masakan berkhasiat. Kemudian, mereka bersama-sama mencuba setiap cara. Cara yang pertama, merebus. Puan Nurul merebus keropok leko. Contoh ayat, keropok leko direbus oleh Puan Nurul. Keropok leko akan menjadi lembut dan bebas bakteria berbahaya. Pertama, merebus. Yang kedua, mengukus. Puan Fauzia mengukus ikan. Cara ini dapat mengekalkan khasiat dalam makanan. Yang ketiga, tekniknya ialah memanggang. Puan Dayang memanggang daging. Teknik memanggang akan menjadikan daging kurang berlemak. Dan yang terakhir, penggorengan kering. Puan Su menggoreng kentang dengan penggoreng kering. Kaedah menggoreng ini mengurangkan penggunaan minyak dalam makanan. Ada 4 cara Puan Nurul dan jiran-jirannya itu merebus, mengukus, memanggang, penggorengan kering. Untuk lebih jelas, lihat contoh ini, apa terbuah ini. Teknik masakan berkhasiat ada 4. Memanggang. Pertama, yang kedua, penggorengan kering. Ketiga, mengukus. Dan yang keempat, merebus. Tengok, cikgu bagi gambar di situ. Contohnya, merebus jagung. Okey. Merebus ubi. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk latihan pada hari ini. Latihan yang berkaitan, tukarkan ayat aktif berikut kepada ayat pasif. Ingat tadi, ayat aktif ialah merebus. Ayat pasifnya ialah direbus. Ada 4 latihan, cuba buat terlebih dahulu. Mari kita bincang jawapan bagi latihan pada hari ini. Nombor 1. Wan Nurul merebus keropok leko. Jadi, jawapannya keropok leko direbus oleh Puan Nurul. Merebus, direbus. Untuk pengetahuan kamu, keropok leko ni paling terkenal di negeri Terengganu. Sesiapa saja pergi Terengganu, kalau tak makan keropok leko, tak sah. Okey, nombor 2. Puan Faizah mengukus ikan. Clue ni situ, cari mengukus. Jadi kita akan tukar dikukus. Ikan dikukus oleh Puan Faizah. Nombor 3. Puan Dayang memanggang daging. Cluenya di situ ialah memanggang. Tukarkan. Jadi daging dipanggang oleh Puan Dayang.
Dan yang terakhir, Puan Su menggoreng kentang dengan penggoreng kering. Jadi, menggoreng, kita nak tukar digoreng. Kentang digoreng dengan penggoreng kering oleh Puan Su. Ini contoh jawapan bagi ayat aktif ditukarkan kepada ayat pasif. Sebagai rumusannya, berkaitan dengan tajuk kita pelajari pada hari ini, iaitu teknik masakan berkhasiat. Ada 4. Kalau kamu ingat tadi, merebus, memanggang, teknik penggorengan kering, mengukus. Sebenarnya ada banyak lagi. Bukan perkataan memasak saja. Dia ada menanak. Contoh, menjerang. Ikut situasi. Kalau menanak, nasi. Menjerang, air. Jadi sebenarnya ada lebih daripada 10 cara-cara memasak. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kamu kena cari maklumatnya. Bukan hanya menggunakan perkataan memasak saja. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.